الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون، وتزودوا فإن خير زاد التقوى. Wahai hamba-hamba Allah, saya berpesan kepada kamu dan kepada diri saya sendiri supaya bertakwa kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Maka sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa, yakni di dunia sehingga akhirat. Dan carilah bekalan untuk hidup dan mati. Sebaik-baik bekalan ialah bertakwa kepada Allah. Di antara tanda ketakwaan kepada Allah, bukan sahaja kita menjadi orang Islam bagi diri dan keluarga, dalam masa yang sama tegakkan Islam itu di dalam masyarakat dan seluruh dunia. Allah menjanjikan di dalam Al-Quranul Karim, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim falyumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalik fa ulaika humul fasiqun. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di kalangan kamu, berjanji untuk jadikan mereka golongan yang berkuasa memerintah di bumi, sebagaimana Allah tunaikan janji itu kepada orang-orang di zaman dulu bersama dengan nabi-nabi mereka, di mana Allah janjikan agama, yakni Islam yang diredha, berkuasa mengatasi segala ajaran yang lain. Dan Allah tukarkan keadaan daripada ketakutan kepada keamanan. Dan sesiapa yang kufur selepas itu, dalam keadaan mereka mengabdikan diri kepada Allah, dan sesiapa yang kufur selepas itu
Mereka itulah orang-orang yang jahat, yang fasik. Janji Allah adalah janji yang benar. Allah tidak pernah dan tidak akan mungkir janjinya. Apabila orang-orang yang beriman itu menunaikan kewajipan mereka menjadi orang-orang yang beriman, membawa Islam, rahmat Allah kepada seluruh alam, selamatkan dunia daripada penyakit-penyakit masyarakat, daripada jenayah penjahat-penjahat yang mengacau kehidupan mereka. Hanya syariat Allah yang boleh mengatasi semua masalah itu. Tetapi untuk menunaikan janji itu, orang-orang yang beriman mestilah membayar dengan harga yang mahal, membuktikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sanggup menentang musuh-musuh Allah, syaitan di kalangan jin dan manusia. Syaitan yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat, yang berkeliaran di dalam kehidupan masyarakat, yang menghalang cita-cita untuk menegakkan syariat Allah. Allah yang maha berkuasa tetap memenangkan syariatnya apabila kumpulan Islam menunaikan syarat-syaratnya. Allah membuktikan kuasanya ketika manusia berputus asa menghadapi kezaliman di zaman masing-masing. Apabila Nabi Nuh alaihi salam dan segelintir orang-orang yang beriman bersama dengannya berjuang selama 950 tahun, seluruh masyarakat merasakan mustahil Nabi Nuh mencapai kejayaan. Bila tiba masanya Allah menenggelamkan manusia-manusia yang zalim, tinggallah kumpulan Islam memakmurkan bumi dengan syariat Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam menghadapi Raja Namrud yang memerintah dunia, kuasa besar yang tunggal yang digeruni oleh seluruh dunia, Ibrahim sebatang karah pada awalnya dicampak dalam api yang dinyalakan. Allah menyelamatkan Ibrahim secara mukjizat. Orang tidak yakin dengan mukjizat. Mereka menyangka Raja Namrud, pemimpin kuasa besar dunia, tidak boleh dijatuhkan kerajaannya. Setelah Ibrahim dihalau dari tanah airnya negeri Babil, berhijrah ke Palestin, Allah menjatuhkan Raja Namrud dan kerajaannya. Apabila tiba masanya, begitulah Nabi Musa alaihi salam bersama dengan Nabi Harun alaihi salam menghadapi Firaun, raja yang paling zalim dan sombong dalam sejarah manusia, mengaku dirinya menjadi Tuhan, mendakwa dialah yang memberi rezeki kepada rakyat. Nabi Musa dan Harun alaihi salam tidak boleh memberi apa-apa, mencabar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang menganggap mustahil Musa dengan sebatang tongkat, gigi dan lidah, dibantu oleh Nabi Harun dengan kaum yang lemah, dapat menjatuhkan Firaun. Apabila tiba masanya, Allah menenggelamkan Firaun dan seluruh bala tenteranya. Islam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan menjadi rasul pada seluruh dunia. Bukan di semenanjung tanah Arab. Menjadi rasul kepada seluruh dunia dan seluruh manusia. Dilahirkan di bumi yang kering kontang. Bumi yang tidak ada hasil. Yang tidak ada sumber ekonomi. Penduduk yang jahat, keras hati, macam batu di padang pasir yang keras dan panas. Mereka dibentuk dengan Islam. Menjadi kumpulan Islam di kalangan Muhajirin dan Ansar. Bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berhijrah menegakkan kerajaan Islam di Al-Madinatul Munawwarah, Allah menyempurnakan Al-Quran. Hukum yang adil terhadap seluruh manusia dilaksanakan. Sehingga menggugat kuasa-kuasa besar dunia, khususnya Parsi dan Rom. Termasuk Mesir, China, India dan lain-lain. Kuasa besar yang paling kuat Parsi dan Rom. Menyediakan bala tentera yang tidak putus-putus untuk menjatuhkan Islam, termasuk mengambil peluang ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyangka dengan wafatnya Rasulullah SAW Islam akan mati. Islam dikepung oleh kabilah-kabilah Arab yang keras, yang telah murtad daripada agama Islam. Dibantu oleh dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Pada zahirnya tidak ada harapan cahaya Islam untuk berkembang di seluruh pelosok dunia. Di zaman Khulafa' Rashidin, kumpulannya dianggap miskin, dianggap lemah. Dengan kekuatan iman, kekuatan roh, melaksanakan Islam yang berkat, dikurnia oleh Allah Subhanahu wa taala, menumbangkan dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Sehingga kuasa-kuasa yang lain di dunia tunduk kepada Islam. Islam jadi kuasa besar tunggal. Namun tentangan terhadap Islam terus menerus dilakukan. Itulah sunnah Allah yang berlaku sejak Adam alaihi salam sehingga hari kiamat. Setelah umat Islam mengalami zaman kelemahan kerana lemah berpegang dengan ajaran Islam, menyebabkan tanah air umat Islam dijajah, bangsa-bangsa umat Islam dipergunakan untuk bertempur selama sesama sendiri. Umat Islam dipecah dan diperintah, dibahagi-bahagikan di kalangan kuasa-kuasa penjajahan. Namun cahaya Islam tidak boleh dipadamkan. Itulah mukjizat Al-Quranul Karim. Wujud kumpulan Islam di seluruh dunia, menyambung risalah yang dibawa oleh Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang wajib disambung sehingga hari kiamat. Maka berlaku zaman kebangkitan Islam. Setelah gagalnya agama-agama yang lain, gagalnya ideologi-ideologi yang lain, gagalnya pahaman-pahaman yang lain, gagalnya undang-undang rekaan manusia, apabila terbukti meninggalkan syariat Allah, membawa kemusnahan kepada manusia, menyebabkan ramai kalangan umat Islam kembali semula kepada Islam. Mendesak Islam dilaksanakan semula. Tetapi kebangkitan Islam tidak percuma. Allah menunjukkan di awal tahun 90-an, apabila kumpulan Islam menang pilihan raya di Algeria, hanya pilihan raya menjelih bandaran,
mendapat kemenangan lebih daripada 70%, maka kuasa-kuasa barat dan timur menggunakan tentera untuk mengambil alih. Kumpulan Islam dihentam habis-habisan di Algeria. Namun cahayanya tidak boleh dipadamkan, walaupun tidak berjaya untuk menegakkan sebuah negara. Tiba-tiba berlaku kebangkitan Islam di Tunisia, di Libya, dan di Mesir. Dan kumpulan Islam mendapat kemenangan secara demokrasi, sistem yang diakui oleh Barat dan Timur, hak yang diberi pada rakyat. Tetapi kemenangan golongan Islam walaupun secara demokrasi ditolak oleh mereka. Tentera digunakan di Mesir, menjatuhkan kerajaan, merampas kuasa. Namun rakyat Mesir sehingga kini tidak menyerah kalah, walaupun sudah ribuan mati bergelempangan di jalan raya. Mereka bangkit mendesak untuk menegakkan Islam melalui kerajaan yang sah. Kuasa-kuasa besar dunia dalam ketakutan. Mereka serba salah untuk menentukan sikap mereka. Sama ada menyokong kerajaan yang dipilih oleh rakyat atau menyokong tentera. Menunjukkan kehebatan sudah berlaku sekarang. Apa yang berlaku adalah sunnah Allah, peraturan Allah untuk melaksanakan kebangkitan Islam semula dengan syarat-syarat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Percayalah bahawa darah yang sedang mengalir di Syria, di Mesir, di Libya dan lain-lain akibat kezaliman dan kekejaman musuh yang dipasang oleh musuh-musuh Islam di kalangan umat Islam adalah laksana darah ibu yang akan melahirkan anak. Sebelum melahirkan anak mengeluarkan darah, selepasnya melahirkan anak yang akan bangkit semula bersama dengan Islam. Itulah adat dunia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka menggunakan kumpulan yang menentang Islam disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman lahirnya kumpulan yang menentang Islam. Du'atun ila abwab jahannam. Faman aja'abum ilaiha qadhafuhu fiha. Akan lahir penyeru-penyeru ke arah neraka jahanam di kalangan umat Islam. Di kalangan umat Islam, barang siapa yang menyahut seruan dan mengikutnya akan dicampur sama ke dalam neraka jahanam. Sahabat bertanya, sif lahum lana ya Rasulullah, sifatkanlah penyeru-penyeru ke arah neraka jahanam itu kepada kami ya Rasulullah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka adalah kumpulan yang lahir daripada kita, warna kulitnya sama dengan kita, bercakap dengan bahasa yang sama dengan kita. Kumpulan yang lahir di tengah orang-orang Islam sendiri yang digunakan oleh musuh-musuh Islam menjadi penyeru ke arah neraka jahanam. Janji Nabi SAW berlaku di hadapan kita. Janji yang berlaku juga menunjukkan benarnya berlaku janji Allah, iaitulah kemenangan semula Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immah wa naj'alahumul warithin. Dan kami menghendaki bahawa kami memberi kurnia kepada orang-orang yang lemah ditindas di bumi. Kami akan jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang akan mewarisi untuk memerintah bumi. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha
wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول نستغفر الله العظيم نستغفر الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu sungguh-sungguh menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menghisap diri masing-masing, menghisap iman kita, menghisap niat kita, menghisap akhlak kita, menghisap amalan kita sebelum kita dihisap di hadapan Allah pada hari yang dinyatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada memberi manfaat oleh harta benda yang banyak dan anak pinak yang ramai, malaikat mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Marilah kita berpegang teguh dengan petunjuk Islam, pesaka yang ditinggalkan oleh Nabi kesayangan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk yang dinyatakan dan pesaka yang dinyatakan oleh sabdanya, taraktu fiikum amrain lam tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima, rawahul Imam Malik fil Muwatta. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitulah kitab Allah dan sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita menjauhkan diri daripada perkara yang diada-ada dan direka-reka, yang bercanggah dengan petunjuk Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana semua perkara yang bercanggah dengan Islam itu membawa celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Seterusnya, jangan lupa sekali-kali untuk sentiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenangkan jasanya dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha 10. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Dan Allah menugaskan malaikat
untuk menyampaikan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melayakkan kita mendapat syafaat dan bersama dengannya pada hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارض عن الصحابة والخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر إخواننا المرابطين في فلسطين وفي مصر وفي تونس وفي كل مكان. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين لا سيما اليهود والمشركين والصليبيين والعلمانيين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء ونعوذ بك من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا أنت يا ربنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.